Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya Isaac Arso Sherilus. Saya dan juga ahli kumpulan saya ingin membahaskan atau menceritakan tentang satu tajuk yang terdapat dalam kos universiti kami, iaitu kos perkembangan pendidikan di Malaysia, falsafah dan dasar, yang diajari oleh Profesor Dr. Zaini Abdullah. Kami daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Tanjung Malim, Perak. Kami daripada kumpulan 15 yang membawa tajuk pengenalan kepada pendidikan falsafah dasar dan pembangunan. Saya dan juga 3 ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Tengku Izul Syami bin Raja Saleh, yang kedua Azlinda binti Abu Yazid, dan yang terakhir adalah Nur Hazwani Izzati binti Harizan. Masing-masing kami mempunyai soalan esei yang berbeza, tetapi kami dalam satu tajuk yang sama, kumpulan yang samalah, iaitu kumpulan 15. Hari ini saya ingin membahaskan soalan esei saya. Soalan esei saya adalah hubung kait di antara falsafah dasar dan sistem pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Apa yang boleh difahami tentang hubung kait di antara falsafah dasar dan sistem pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia? Okey, bagi tajuk soalan ini, dia terbahagi kepada 3 komponen utamalah. Yang pertama adalah falsafah pendidikan, yang kedua dasar pendidikan, dan yang terakhir adalah sistem pendidikan. Bagi falsafah pendidikan adalah kajian tentang makna, tujuan serta kaedah asas pendidikan atau pembelajaran. Ia merupakan kajian tentang kajian semula jadi, minda yang serba tahu, tabiat semula jadi manusia, soalan mengenai kuasa di antara pendidikan dan masyarakat. Ia berhubung kait dengan teori perkembangan manusia. Sebagai ringkasan falsafah pendidikan, falsafah merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai soalan dan dari pelbagai sudut serta melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan itu. Sebagai contoh, falsafah pendidikan ialah falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan juga falsafah pendidikan guru. Seterusnya adalah dasar pendidikan. Dasar pendidikan terbahagi kepada 2, iaitu dasar solusi dalam pendidikan dan juga dasar kebajikan dalam pendidikan. Dasar solusi dalam pendidikan ialah penyelesaian masalah dari segi aspek sosial dan juga ekonomi. Manakala bagi dasar kebajikan dalam pendidikan, ia adalah mengubah tahap keilmuan dan kemanusiaan kepada tahap yang lebih tinggi, dan dasar ini berkaitan dengan usaha memperbaiki kebajikan serta perkhidmatan dalam pendidikan. Sebagai ringkasan dasar pendidikan, daripada falsafah barulah dasar digubal. Dasar merupakan formulasi idea-idea sebagai panduan untuk tindakan. Pelaksanaan sesuatu dasar membabitkan persoalan perundangan. Sebagai contoh dasar pendidikan adalah dasar pendidikan percuma DPP, dasar satu murid satu sukan, dasar keciciran sifar PTPPN. Akhir sekali adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan diterjui oleh 2 kementerian utama, iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia KPM dan juga Kementerian Pengajian Malaysia KPT. KPM bertanggungjawab dalam pentadbiran dan pengurusan sistem pendidikan sekolah rendah dan juga menengah. KPT pula tanggungjawab ke atas institusi pengajian tinggi awam dan swasta suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam sesuatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material. Sebagai ringkasan tentang sistem pendidikan, apabila suatu dasar sudah termaktub, maka sistem didirikan bagi melaksanakan dasar dan falsafah. Sesuatu sistem mempunyai komponen yang rumit dan kompleks. Pelaksanaan sistem yang berjaya apabila semua komponen saling bergabung dan menyokong antara satu sama lain.
Sebagai contoh, sistem pendidikan adalah sistem pendidikan prasekolah, sistem pendidikan rendah, menengah dan juga KAS. Sebagai rumusan bagi soalan esei ini, falsafah dasar dan sistem pendidikan walaupun dilihat secara yang berbeza dengan fungsi yang berbeza, tetapi hakikat pelaksanaannya adalah satu. Ketiga-tiganya saling berhubung kait ke arah pelaksanaan pendidikan yang sempurna dan mencapai matlamat yang dihasratkan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, Profesor Zaini bin Abdullah. Saya Tengku Yusuf Syamil bin Raja Saleh dari Kumpulan 15 Falsafah dan Dasar akan memberikan fungsi falsafah pendidikan terhadap perkembangan pendidikan. Pada amnya, perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai satu pemikiran atau sebuah pandangan yang benar, rasional dan bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah untuk mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan seharian. Berdasarkan huraian di atas, falsafah pendidikan boleh diartikan sebagai pedoman arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini diadakan bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Antara fungsi pertama falsafah terhadap perkembangan pendidikan ialah ia dapat menetapkan makna pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana membina makna pendidikan itu sendiri adalah kerja falsafah yang mengambil kira cabang seperti metafizik yang membincangkan mengenai realiti dan kesejahteraan, epistemologi mengenai ilmu dan pengetahuan, aksiologi yang membincangkan mengenai perihal nilai dan logik mengenai pemikiran dan penyelesaian masalah. Seterusnya, fungsi kedua ialah ia dapat menentukan hala tuju pendidikan. Falsafah pendidikan dapat membimbing dan menentukan warga negara pada usia persekolahan bagi mendapat pendidikan yang sempurna dan menjadi insan yang mempunyai ciri keinsanan, ketuhanan, kelestarian dan pembangunan diri. Selain itu, kebermaknaan hasil pendidikan juga merupakan fungsi falsafah terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan yang ditetapkan memberi gambaran jelas tentang hasil pendidikan yang mesti dicapai oleh warga negara, yang bagaimana yang semestinya dibentuk dan pembangunan yang mana yang akan dilaksanakan. Sebagai contohnya, untuk melahirkan warga negara yang berakhlak harmoni dan bersatu padu, ia memerlukan tujuan pendidikan yang mempunyai berkaitan terhadap sesuatu yang ingin dicapai. Khususnya, menetapkan proses pendidikan dengan adanya matlamat dan hasil pendidikan yang hendak dicapai, maka perkara penting yang berkait dengannya ialah untuk menetapkan satu kaedah atau proses yang perlu dilaksanakan ke arah mencapai matlamatnya. Akhir sekali ialah penambahbaikan pendidikan yang dapat membina falsafah pendidikan. Ia merupakan langkah pertama untuk membaiki proses pendidikan dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan di sesebuah negara. Sebagai contohnya, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan masa depan dan pendidikan potensi merupakan
Antara contoh-contoh penambahbaikan pendidikan yang dapat dilakukan sebagai satu fungsi falsafah terhadap pendidikan. Oleh itu, fungsi falsafah pendidikan terhadap perkembangan pendidikan adalah sangat penting bagi merealisasikan sesebuah pendidikan yang sempurna, dan ia juga penting bagi melahirkan insan yang dapat membina kesejahteraan negara. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Azlinda binti Abu Yazid. Tajuk yang seterusnya ialah pengaruh pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara. Dari segi pengenalan, menurut Plato, pendidikan merupakan satu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Dari segi pembangunan pula, ia bermaksud melibatkan proses menyusun dan mengorientasikan semula sistem ekonomi dan sosial. Pembangunan juga mampu memberi pendapatan dan pengeluaran kepada negara. Isi yang pertama, pengaruh pendidikan terhadap pembangunan insan. Yang pertama, pendidikan perlulah berbentuk formal supaya produk yang dihasilkan adalah sama di semua tempat. Dengan adanya pendidikan, ia dapat melahirkan individu yang mempunyai ilmu yang tinggi serta berakhlak mulia. Yang kedua, pengaruh pendidikan terhadap pembangunan insan ialah institusi pendidikan seperti sekolah, universiti merupakan modal insan ke arah meningkatkan aset insan itu sendiri. Yang ketiga, pendidikan menguatkan pembinaan modal insan kerana dengan adanya pendidikan, ia dapat melahirkan individu yang berpendidikan tinggi dan berjaya di alam pekerjaan nanti. Yang seterusnya, pengaruh pendidikan terhadap pembangunan negara. Pengaruh pendidikan terhadap pembangunan negara terbahagi kepada dua, iaitu dari segi ekonomi dan sosial. Okey, yang pertama dari segi ekonomi, pendidikan dapat memberi pulangan secara langsung atau tidak langsung. Tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi mampu meningkatkan pendapatan hidup serta pendapatan negara. Bukan itu saja, dengan adanya pendidikan, ia dapat melahirkan tenaga kerja yang bersifat inovatif, produktif dan berkemahiran. Tenaga kerja yang amat penting dari segi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam sesebuah negara. Dari segi sosial pula, Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Dengan adanya pendidikan, ia dapat melahirkan individu yang mempunyai nilai, akhlak dan etika yang tinggi untuk terus hidup. Komunikasi dan interaksi antara kaum yang mempunyai adab kesantunan yang tinggi itu amat penting dalam sesuatu pembangunan negara. Bukan itu sahaja, pendidikan agama moral dan sivik juga turut memberi nilai murni seperti amanah, jujur, adil dan saksama yang perlu ada dalam diri setiap individu. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hazwani Izzati binti Harizan. Tajuk yang saya ingin bentangkan ialah impak pembangunan negara terhadap kemajuan pendidikan. Saya daripada kumpulan 15. Okey, yang pertamanya ialah peningkatan kualiti pendidikan berkait rapat dengan pembangunan atau kemajuan sesebuah negara. Di mana dengan adanya pendidikan, pembangunan sebuah negara itu akan meningkat maju, dan Malaysia amat mementingkan pendidikan dan mewajibkan pendidikan kepada semua generasi, sama ada generasi muda ataupun tua, tidak mengira umur. Okey, hal ini dapat menjadikan Malaysia lebih maju dalam pendidikan, di mana Malaysia tidak ketinggalan dalam pendidikan. Seterusnya, berlaku peningkatan keluaran tenaga mahir, di mana pada tahun 1980 hingga 2000 keluaran tenaga mahir dan separuh mahir mengikut kursus semakin meningkat, di mana pendidikan ini amat membantu pembangunan negara dari segi tenaga mahir. Terdapat 7 peringkat kursus yang dikaji, antaranya ialah kejuruteraan terbagi kepada 4 kursus, iaitu mechanical, electrical, awam dan lain-lain.
bidang kebertukangan bangunan dan percetakan, perdagangan, pertanian, sains, rumah tangga dan sebagainya, di mana pelajar di sekolah menengah adalah kerajaan mewajibkan beliau mengambil kursus berkaitan dengan adanya pendidikan di Malaysia ini. Pelajar di sekolah menengah diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran berkaitan dengan kemahiran. Ianya amat membantu dari segi pembangunan negara, di mana ianya akan mengeluarkan tenaga mahir yang berkemahiran. Seterusnya adalah pendidikan dan latihan, di mana Malaysia memperkenalkan program latihan teknik dan vokasional kepada masyarakat, di mana pelajar selepas PT3, pentadbiran tingkatan 3, boleh memohon memasuki kolej kemahiran tertentu seperti kolej vokasional. Bumiputra dan kaum miskin dapat melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi dalam kemahiran. Ianya akan meningkatkan peluang dan penstrukturan semula masyarakat dengan memperkenalkan sistem di luar sekolah. Sebagai contoh, untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti pegawai dan kaki tangan Institut Takbiran Awam Negara Intan dapat diperkenalkan. Dengan adanya pendidikan dan latihan di sekolah ataupun di institut pendidikan, Malaysia dapat meningkatkan kualiti ataupun produktiviti pekerja, iaitu pelajar yang mengikuti kursus dapat meningkatkan kemahiran mereka dan dapat mempelajari lebih mendalam mengenai kemahiran, di mana ianya seperti yang saya cakap sebentar tadi, ianya dapat meningkatkan produktiviti kerja. Malaysia juga memperkenalkan konsep 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira di peringkat sekolah rendah. Melalui pendidikan, terlahirlah golongan intelektual yang bakal menerajui pentadbiran dan pengurusan negara, di mana generasi kinilah yang akan menguruskan pentadbiran negara di masa akan datang. Mereka yang berminat dengan pentadbiran dan pengurusan negara akan melanjutkan pengajaran yang lebih tinggi ataupun pengajian di universiti tertentu ataupun di universiti antarabangsa, dan mereka akan dilatih dan diajar lebih mendalam mengenai pentadbiran dan pengurusan negara agar mereka dapat menerajui pentadbiran dan pengurusan negara dengan lebih cekap. Pendidikan juga penting dalam melahirkan insan yang lengkap dengan pelbagai nilai-nilai murni dalam kehidupan masyarakat secara peribadi khasnya, di mana di peringkat sekolah rendah dan menengah juga Malaysia amat menegaskan dan mewajibkan pembelajaran sivik, di mana dalam pembelajaran tersebut akan mengajar segala nilai-nilai murni ataupun segala perlakuan baik yang dapat dicontohi dan dapat diikuti oleh masyarakat. Sekian dari saya, itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih dan selamat sejahtera.